murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Murid-murid boleh ikut bersama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi satu lagi tajuk dalam pendidikan Islam tahun 4 bidang kefahaman Al-Quran iaitu Tadabbur Surah Al-Ikhlas. Mari kita perhatikan dan baca dialog berikut. Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Berdasarkan soalan berikut, maka turunlah Surah Al-Ikhlas untuk menjelaskan persoalan tersebut. Murid-murid, cuba fikirkan bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustazah kongsikan pengenalan Surah Al-Ikhlas. Yang pertama, Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Yang kedua, Surah Al-Ikhlas juga mengandungi 4 ayat. Yang ketiga, Surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah dan dinamakan sebagai Surah Makkiyah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah keterangan Surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah ini dikenali dengan Surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Yang kedua, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Yang ketiga, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita baca dan fahami maksud surah Al-Ikhlas. Yang pertama, maksud basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Seterusnya, maksud ayat yang pertama dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Maksud ayat 2 dari surah Al-Ikhlas ialah Allahus Samad. Allahus Samad. Maksudnya, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Maksud ayat ketiga dari surah Al-Ikhlas ialah Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Maksudnya, ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Seterusnya, maksud ayat yang keempat dari surah Al-Ikhlas ialah Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita baca dan amalkan tuntutan surah Al-Ikhlas. Tuntutan yang pertama, ayat Qul huwallahu ahad. Kandungan surah Al-Ikhlas ialah agama Islam ialah agama tauhid. Tuntutannya yang pertama, meyakini Allah Maha Esa. Yang kedua, sentiasa ikhlas dalam ibadah. Yang ketiga, membanyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah.
Seterusnya, tuntutan kedua dari surah Al-Ikhlas ialah untuk ayat Allahus Samad. Kandungan surah Al-Ikhlas ialah Allah tempat meminta pertolongan. Tuntutannya yang pertama, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua, menghindari diri daripada perasaan putus asa. Yang ketiga, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Baiklah, tuntutan ketiga dari surah Al-Ikhlas untuk ayat Lam yalid walam yulad. Kandungan surah Al-Ikhlas ialah Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Tuntutannya yang pertama, merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Yang kedua, yakin Allah Maha Berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Yang ketiga, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Tuntutan keempat bagi surah Al-Ikhlas untuk ayat Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kandungan surah Al-Ikhlas ialah Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Tuntutannya yang pertama, meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Yang kedua, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Yang ketiga, menginsafi kelemahan diri. Baiklah, seterusnya mari kita baca dan hayati kepentingan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Kepentingan yang keempat ialah satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Yang ketujuh, membentuk kepribadian Muslim. Murid-murid, mari kita renungkan sebuah tazkirah berkenaan dengan satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah murid-murid, rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Yang kedua, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Yang ketiga, murid-murid mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan berdoa. Murid-murid, untuk menguji tahap penguasaan tentang tajuk ini, Ustazah telah sediakan satu lembaran kerja. Diharap murid-murid dapat menjawab semua soalan yang diberikan. Murid-murid boleh ulang semula video ini untuk lebih menguasai pelajaran kita hari ini. Untuk akhirnya, Ustazah berharap agar murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.